Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalamu ala asyrafilihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. La tatlubu minhu an yakhrujaka min liyasta'malaka fima siwaha fal rajid. Kita sampai pada muka surat yang ke-15. Muka surat yang ke-15, kalau ikut matanya, mata yang ke-19 dalam kitab hikam kita. Matan yang ke-19 muka surat 15. Minhu an yakhruja sta'milaka fima siwaha walau aradaka lasta'malaka. Maksudnya, jangan engkau bahawa ia akan dikau, nescaya dikerjakannya engkau daripada yang lain daripada hal itu. Maka jikalau dikau daripada tiada mengeluarkan, yakni bahawasanya apabila ada seorang itu atas satu hal yang tiada muafakat kehendaknya pada agama atau pada dunia, umpamanya telah mendirikan Allah Ta'ala, akan dikau dalam maqam ibadah dan mujahadah, menuntut keluar seperti makam yang lebih tinggi daripadanya, seperti makam ubudiyah. Baik, apa maksud dia ni? Rojaka min halatin, jangan kamu meminta, yakni jangan kamu meminta, memohon kepada Allah Ta'ala dikeluarkan ia akan dikau, nescaya tiada dikerjakannya engkau daripada yang lain daripada hal itu. Maksudnya begini, apabila itu keadaan itu keadaan yang telah ditetapkan oleh Allah, maka jangan kamu minta keadaan lain. Maksudnya Allah Ta'ala menjadikan seorang itu ada dua maqam. Satu maqam asbab. Satu, mendapat rezeki, dia kena datangkan sebab-sebab. Nak dapat rezeki, sebagai contoh, dia kena bekerja. Kalau dia tidak adat kata tak ada rezeki dia, maka dia kena bekerja. Dia duduk di makam asbab, jangan berfikir duduk di makam tajrid. Sebab seperti dia berkata, saya malaslah bekerja, maka dia nak keluar di satu tempat, lalu dia mohon, ya Allah, ya Tuhanku, bagilah aku rezeki supaya maknanya. Maka dengan itu dia pun mohon pada Allah, kalau boleh nak dapat dadah. Sedangkan dia ini duduk di makam asbab, dia kena bekerja. Sebab apa? Sebab dia ada anak isteri dia, contoh dia. Tapi dia tak nak bekerja, sebab nak tumpah. Ta'ala menyuruh kepada kita, duduk kamu di tempat Allah dudukkan. Begitu juga orang makan tajrid. Orang yang makan tajrid ini dia tak bekerja, tapi rezeki dia murah. Ini kalau ada satu perniagaan, maka perniagaan ini maka dia yang duduk di makam tajrid, yang sudah ibadat terjaga, sebab dia pergi bisnes, dia pergi berniaga. Akhirnya apa? Bila dia berniaga, ibadat dia kurang, tubuh kurang ibadat. Maka dalam keadaan macam ini, dia ada adab dengan Allah, dia terima apa yang Allah dudukkan dia. Maka jangan nak keluar daripada satu hal. Nanti kalau kamu minta Allah bagi pada kamu, nanti kamu juga akan nak bisnes. Contohnya, saya sudah cerita, ada satu orang hamba Allah, dia dulu rezeki alhamdulillah murah rezeki dia, tetapi hidupnya berdakwa. Dia dapat peluang perniagaan, maka dia tuju kepada perniagaan, tinggal dakwah. Bila dia tuju kepada dakwah dia, akhir sekali menyebabkan dia tidak boleh beribadat dengan baik macam dulu. Kalau boleh beribadat macam dulu,
Bahkan dengan tambah rezeki semakin banyak apa yang kamu minta. Kamu minta, tak apalah nak rezeki banyak ni, tambah bekerja. Allah boleh bagi. Tetapi bila jangan sampai jauh dengan Allah Ta'ala, maka duduklah kamu. Duduk kamu di tempat yang Allah Ta'ala dudukkan. Maka dikerjakannya akan dikau daripada yang lain. Kamu akan kerja pada yang lain yang telah ditetapkan tadi. Sedangkan itu bukan bahagian kamu. Bahagian kita asbab, kena bekerja lah. Bagi akhirnya sekali menyebabkan terganggu ibadat kepada Allah. Dulu tak ganggu dah. Kerja, mulai ada masjid. Dulu dikatakan bahawa kalau bekerja, kalau seorang itu bekerja, bila dia bekerja sahaja, Allah Ta'ala cukupkan makan dia, anak isteri dia, dan untuk dia ini nak, apabila sahaja dia ini rasa kalau boleh nak lebih lagi, kalau boleh nak tumpu ibadat banyak, akhirnya tinggalkan pekerjaan. Maka dia tinggalkan pekerjaan, dia cari pekerjaan biasa, akhirnya ibadat tak boleh nak tumpu juga. Kenapa? Kerana kehidupan dia itu tidak mencukupi. Maka dalam keadaan seperti itu, dia dengan Allah. Tentang rezeki, dia serah pada Allah. Dia menerima apa yang Allah tetapkan kepada dia, dan dia cari pada itu yang tidak melanggar syariat. Yang paling penting, dia dapat rezeki itu tidak menghadap kepadanya dikau daripada yang lain daripada hal itu. Maka jikalau dikehendakinya akan nescaya dikerjakannya akan dikau daripada tiada mengeluarkannya. Kalau Allah boleh bagi, macam mana? Baik. Orang yang nak menumpukan ibadat, kadang-kadang terkesan dunia dia. Terkesan dunia dia. Beri dunia, ibadat dia pun tidak hilang. Seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Osman, perniagaan dia maju, tetapi boleh tidak tinggal akhirat dia. Maka dikatakan bahawa duduk kamu, bersyukur dengan apa yang ada. Allah jadikan kamu seorang ahli perniagaan. Berniagalah kamu. Dapat rezeki, tumpuk ibadat, jangan sampai ibadat lalai. Itu sahaja. Syukur dengan nikmat yang Allah beri. Jangan tamak. Jangan tamak satu golongan. Ada satu golongan yang dia ini duduk di masjid. Buat apa dia duduk di masjid? Dia berzikir. Dah mana rezeki? Dia serah pada Allah. Kata bagus, golongan ini bagus. Bagus, kenapa bagus? Sebab hidup dia berzikir, semua duduk di masjid, beribadat duduk di masjid. Lalu Saidina Umar tanya, dah kehidupan dia arah-arah orang kampung lah bagi. Hari ni orang di masjid, bagi orang ni makan. Orang ni bagi masjid, orang ni bagi makan. Lalu Saidina Umar Al-Khattab jumpa golongan tadi. Saidina Umar Al-Khattab suruh, kamu pergi bekerja. Orang kampung yang beri makan pada kamu itu lebih baik daripada kamu. Walaupun menghabiskan masa berzikir tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hati tidak bergantung pada Allah, bergantung pada makhluk. Ini dilarang. Duduklah kamu di tempat yang telah lain. Ada orang yang rezekinya sudah ada, rumah sewa dah dapat tiap-tiap bulan, kemudian pencin dah. Maka terganggu tak ibadat. Ibadat tidak. Tak nak duduk beginilah, nak cari duit banyak. Maka bila nak cari duit banyak, sedangkan dia ini sudah tak perlu dah, Allah dah beri dah rezeki pada dia. Maka akhirnya bila tanya perniagaan tu, kenapa kamu nak bisnes? Dia kata, saya nak dapat duit banyak ni supaya saya dapat tolong agama. Niat dia Leni dah main jemaah. Dulu pergi masjid, Leni tak pergi masjid. Maka inilah dikatakan tipu daya. Maka orang yang arif billah, dia menerima apa yang Allah tetapkan mana. Kalau bahagian itu, bahagian asbablah kita. Carilah rezeki. Kemudian ibadat jangan ditinggalkan. Maka sudah ramai begitu manusia ini mengejar akhirat, akhirnya meninggal dunia. Biasanya dia kejar akhirat, dia tinggal dunia, ataupun dia kejar dunia, dia tinggal akhirat. Dua-dua tak bagus belaka. Dua-dua tidak bagus. Laisa bi khairikum.
Bukanlah baik di kalangan kamu, laisa bi khairikum man taraka dunya li akhiratihi. Bukanlah baik orang di kalangan kamu yang meninggalkan dunia akhirat semata-mata. Kenapa tidak mau bekerja? Kenapa nak berzikir saja? Kenapa? Kerana saya nak tumpuk akhirat. Jangan di dalam zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta Al-Khattab radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat yang lain, yang mana isterinya mengadu pada Rasulullah, bagaimana kehidupan kami sedangkan suaminya duduk dengan Rasulullah. Jadi isteri nak larang tak berani sebab duduk dengan Rasulullah. Tetapi kalaulah pergi kerja, apa yang dia mengadu? Isterinya mengadu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya, bagaimana dengan keadaan suami saya ni? Suami saya ini, dia ini duduk sama Rasulullah dan kehidupan kami menjadi semakin susah. Selepas dia duduk sentiasa berdampingan dengan Rasulullah. Rasulullah panggil sahabat. Rasulullah ada hak atas anak kamu, keluarga kamu ada hak kamu. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar? Sayyidina Umar berfikir, dia jumpa dengan sahabatnya Huzafi. Tak kerja duduk dengan Nabi. Bukan ramai sahabat begitu. Mereka tak nak kerja. Bahkan siapa lagi? Salman Al-Farisi, saya pun lupa lah. Ada beberapa sahabat yang mereka sudah ada keluarga beribadat pada Allah. Alasannya nak beribadat kepada Allah Ta'ala. Jadi bila nak beribadat pada Allah, apa yang berlaku? Yang dia tinggalkan isterinya, dia tinggalkan tanggungjawab dia dengan ahli keluarga dia. Rasulullah panggil sahabat. Rasulullah kata, atas diri kamu ada hak kamu, atas anak kamu ada hak kamu, atas keluarga kamu ada hak kamu. Rasulullah kata, maka inilah yang dimasukkan. Jangan kamu tuntut nak cari yang telah Allah Ta'ala tetapkan bagi kamu. Nanti Allah Ta'ala bagi pada malah juga pernah berlaku pada sahabat yang mana miskin fakir. Nama apa? Sa'labah. Sa'labah ini fakir, miskin dia. Pas mayang balik Rasulullah tanya. Dia kata pakaian yang dia ada ini tak cukup untuk pakaian yang dia pakai ini. Dia kain yang dia pakai tadi dia terpakai macam kamu juga. Tapi dia tambah, dia nak juga. Dia nak juga Rasulullah tolong doakanlah, nanti kalau saya kaya saya akan begini. Rasulullah doakan dia jadi kaya sungguh. Tapi bila jadi kaya, akhir sekali dalam kitab Tanwirul Qulub Syekh Ibn Athaillah akan dari juga dalam kitab lain dia kata Sa'labah ini biasa sama dengan Rasulullah. Akhirnya seminggu sekali baru ada, akhirnya sebulan sekali, akhirnya setahun sekali baru jumpa. Kenapa kesibukan dia? Kesibukan dia dengan menguruskan ternakan dia. Jadi dalam keadaan macam itu, akhirnya Rasulullah doa binasakan harta dia supaya dia tak lalai. Rasulullah tak kata binasakan dia, Rasulullah doa binasakanlah harta dia. Kenapa? Kerana harta dia ni menyebabkan dia lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka demikianlah dikatakan bahawa dalam perjalanan kita ini mencari Allah, maka duduklah kita di tempat yang Allah Ta'ala dudukkan. Yang paling penting teruskan beribadah kepada Allah. Maka jikalau dikehendakinya nasaya dikerjakannya akan dikau daripada tiada mengeluarkan. Boleh kalau Allah kehendaki. Allah kehendaki kita ini beribadat, lalu kita ingin harta banyak, boleh Allah Ta'ala beri tumpukan ibadat. Maknanya kalau Allah bagi, kita terima saja apa yang Allah kurniakan. Dan ada juga sahabat yang Allah Ta'ala bagi dunia, Allah Ta'ala bagi akhirat. Dan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, aku ini kalau aku bekerja sungguh-sungguh macam tak mati-mati. Tetapi kalau aku beribadat bersungguh-sungguh, tapi aku fikir akhirnya aku tak berjaya. Nak kenjur, nak himpunkan dunia akhirat sekali tak berjaya. Maka Sayyidina Umar pilih lebih akhirat pada dunia. Tapi Sayyidina Abu Bakar, dia punya kekayaan dia memang dia kaya, dan kekayaannya itu tidak mengganggu dia dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka terima kehendak apa yang telah ditetapkan oleh Allah, duduklah kita. Maka ada orang yang Allah Ta'ala bagi dia murah rezeki dah, alhamdulillah, Allah bagi dia murah rezeki, mari perasaan tamu. Kena ada satu bisnes besar ni, berniaga lah. Sebab tu tuan-tuan guru ni dia tak afdal berniaga. Kalau dia berniaga, dia jadi sibuk berniaga. Maka
kalau dia duduk dalam makam tajwid, Allah Ta'ala bagi murah rezeki. Salah seorang daripada guru saya, Bapa Najmuddin, orang Patani. Saya banyak belajar dengan orang Patani. Beliau ini tak kerja lah, buat dalam madrasah itu memang tak kerja. Tapi Allah Ta'ala bagi. Ada saja orang hantar duit rumah dia. Ada saja orang hantar duit, orang hantar kereta rumah dia, orang bagi tanah ke dia. Tanah ke dia. Jadi benda itu walaupun begitu, dia sibukkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam keadaan macam itu dikatakan kamu duduklah di tempat yang Allah Ta'ala dudukkan kamu. Maka dikatakan di sini, yakni bahawasanya apabila ada seorang itu di atas satu keadaan, baik kita contohkan ahli perniagaan contohnya, atas satu hal yang tiada muafakat kehendaknya, tiada muafakat dengan kehendak hatinya, maknanya dia seorang berniaga, tetapi di dalam hatinya ketika mana dia berniaga, dalam hatinya dia rasakan, dia kata dia ini perlukan ibadat kepada Allah. Contohnya, dia kata saya ni sibuk berniaga ni, kerja kuat sangat, kerja dunia, lalai sungguh pada Allah, kata dia. Maka tiada muafakat kehendaknya, adalah ia takluknya pada agama, ataupun dia takluk pada agama. Takluk pada agama seperti penuntut ilmu. Penuntut ilmu ni begitulah, belajar ilmu, tengah kerja ilmu, cuti belajar pondok, cuti. Bila cuti, berapa bulan cuti? 3 bulan cuti. Dia pergi kerja. Dia pergi kerja dapat BT. Bila dapat BT, tambah dah belajar. Maka Allah letakkan dia ni bukan bahagian kerja, bahagian belajar. Saya bukan madrasah, ada satu orang pergi belajar tu sudah berhenti. Ayah dia datang dahulu, terima kasih Ustaz, anak saya ada perubahan, alhamdulillah, suka dia. Suka dia. Maka setiap kali mari tengok dia, anak dia cari saya, jumpa. Alhamdulillah, sama, suka sama. Satu hari cuti. Biasalah pondok kita bagi juga cuti. Bila cuti saja, dia pergi kerja ikut kawan. Bila dia kerja ikut kawan, dapat PT. Dapat PT banyak, lalulah tambah belajar. Ayah dia mari pula. Ayah dia mari, anak tak mari dah. Siapa ayah dia sangat sedih, dia kata. Kalau tahu, kalau boleh, tak payah cuti boleh. Jadi sekarang ini gambaran. Kalau satu orang Allah Ta'ala dudukkan sama ada dari segi bidang agama, dia sebut ni takluknya pada agama, seperti penuntut ilmu ataupun orang yang mengajar ilmu, itu sebagai itu, ini berkaitan dengan agama. Ataupun dunia, ataupun takluk dia pada dunia. Takluk dia pada dunia seperti dia orang berniaga, ataupun dia orang yang bekerja dengan seseorang, satu jabatan ke, satu syarikat ke, dia bekerja. Maka umpamanya telah mendirikan Allah Ta'ala akan dikau pada maqam ibadah, maka Allah Ta'ala beri kamu satu tempat ataupun pada maqam dia, maqam ibadah. Ibadah ini maknanya orang itu, kalau ibadah, seseorang itu melakukan amal ibadah dalam keadaan dia belum lagi mencapai istiqamah lagi dalam ibadah. Kalau saya sudah sampai kepada istiqamah yang kuat tu, dia panggil ubudiyah. Ubudiyah dengan ibadat ini, kalau ubudiyah ini maknanya orang yang sudah ubudiyah ni ibadat yang sudah mantap, senang. Ibadat yang sudah mantap. Lalu dikatakan, dia bagi contoh, kalau satu orang itu duduk di dalam ibadah, maqam ni maqam ibadah, dan juga mujahadah, dia kena mujahadah melawan hawa nafsu dia, maka jangan engkau tuntut keluar daripada demikian itu kepada maqam yang lebih tinggi, kepada maqam yang lebih tinggi, seperti maqam ubudiyah, seperti maqam ubudiyah. Sedangkan seseorang tadi belum lagi istiqamah di dalam amalnya. Dan juga maqam mujahadah, maqam musyahadah, yang maqam yang lebih tinggi lagi. Maka begitu contoh. Itu dari segi maqam. Bagi maqam dalam ibadat. Sebab itu dalam maqam ibadat contohnya,
Kalau satu orang itu mengambil amalan zikir, maka bila diambil amalan zikir, kata tuan gurunya itu, kamu kena amal zikir satu hari 300 sahaja. 100 itu istighfar, 100 selawat, 100 la ilaha illallah, 300. Maka ketika itu kita pun amalkan zikir. Maka bila amal zikir belum lagi capai istiqamah, jangan duk sibuk nak tambah lagi. Jangan duk sibuk nak tambah lagi. Dudukkan dulu di makam itu. Kamu tidak sampai lagi. Sampai masa nanti bila hati sudah hidup, maka ditambah lagi akan zikir. Supaya kita duduk di dalam makam yang Allah tentukan. Maka untuk dapat satu-satu makam tu, istiqamahkan kamu duduk dalam keadaan begitu. Begitu juga orang yang bekerja. Orang yang bekerja, dia kena dapat rezeki untuk menanggung ahli keluarganya. Kemudian dia pun tumpu ibadat. Dalam keadaan rezeki, dia cari rezeki, dia kena ada ibadat. Tiba-tiba satu hari nanti, maknanya bila hatinya sudah tenang, ada rezeki banyak, ada rezeki sikit, sama je. Maka dia boleh tumpu ibadat. Maka di sini dia boleh tukar pada makam satu lagi. Maknanya apa? Makam dia menumpukan pergi kepada makam tajwid setelah hati sudah tenang. Baik. Dulu ada satu orang, dia ini gaji mahal dia, tetapi bila dia belajar dengan saya kot, kita ikam juga. Dia pergi berhenti kerja. Dia pergi berhenti kerja. Bila berhenti kerja, ayah dia datang. Ayah dia kata semenjak belajar dengan ustaz, anak saya berhenti kerja. Saya terkejut. Dia tak bagi tahu pada kita, dia tak bincang pun. Sedangkan gajinya sudah mahal. Dia pula tanggung keluarga dia. Bila dia berhenti, susah. Jawapannya senang saja dia nak tumpuk ibadat kepada Allah. Baik, kamu boleh buat macam tu, tetapi bagaimana dengan hati kamu? Akhir sekali hati tidak tenang. Bila hati tidak tenang, kamu tak boleh tukar makam. Kamu kena duduk makam asbab kerja. Dan nak cari kerja gitu mula, payah dah. Payah dah. Begitu gambaran dia. Baik. Maka dalam keadaan adalah yang demikian itu daripada ikhtiar atas Allah. Apa makna ikhtiar? Pilihan Allah. Allah pilihkan kita ini bidang apa? Kita bidang ilmu. Jangan pergi bidang lain. Kita bidang pekerjaan, pergi bidang pekerjaan. Satu orang tua dah, dia kata berasa nak hafal Quran 30 juzuk. Umur berapa? 80 lebih. Hafal Quran. Dalam bidang kita ini nak hafal Quran, bukan bidang kita dah sekarang. Bidang kita ini banyakkan berzikir pada Allah. Bukan larang. Allah Ta'ala tetapkan sibukkan dengan baca Quran. Nanti tak dam. Orang budak-budak muda pun ramai. Mana tension hafal Quran, nak ke habis 30 juzuk tu. Nanti kita nak kejar ni tak dapat, yang ni pula tak dapat. Maka tengok bidang masing-masing. Bidang kita ini bidang kepada ibadah yang banyak. Manusia ni, kata Imam Al-Ghazali, ada 4 kategori manusia yang baik. Yang pertama adalah orang yang sibukkan diri dengan ilmu. Ini manusia yang baik. 4 kategori. Sibukkan diri dengan ilmu. Yang kedua orang yang sibukkan diri dengan ibadah. Dia nak belajar ilmu tinggi-tinggi, nak jadi ustaz alim, nak jadi alim, tak mampu dah. Dia sibukkan diri dengan ibadah. Maka kalau kita tengok jemaah kita ni, dia kena duduk golongan kedua, menyibukkan diri dengan ibadah. Tapi ada golongan yang ketiga, dia baik, tapi golongan yang ketiga yang baik ini macam mana? Yang mana mereka ini menyibukkan diri mencari harta. Namun harta dia itu digunakan pada jalan Allah. Maknanya dia kena sibukkan diri cari harta, tetapi harta tadi digunakan pada jalan Allah. Kalau maknanya itu golongan ketiga, golongan yang kena kerja. Tapi ingat, kerja bukan untuk kita keluarga je. Kerja kita ni untuk agama, untuk lepas diri kita, lepas keluarga kita, tolong agama Allah. Itu golongan ketiga. Golongan ketiga. Tak boleh jadi golongan pertama, jadi golongan kedua. Saya dah nak semayang banyak-banyak. Saya pagi-pagi kena masuk kerja, pukul 4 baru balik.
Maka orang pencen duduk saja molek masuk golongan kedua, habis masa dengan ibadat. Tetapi kalau orang tu tak boleh habis masa dengan ibadat sebab dia sibuk mencari rezeki, dia masuk golongan ketiga. Golongan ketiga ini dia sibuk dengan mencari rezeki dan dengan rezeki dia tolong agama. Tak boleh juga masuk golongan yang keempat. Bagian ilmu pun tidak. Saya nak belajar pun saya lemah bagi yang belajar. Saya nak beribadat pun saya lemah nak beribadat. Saya nak cari harta banyak nak tolong agama pun saya cukup-cukup makan untuk saya je. Maka orang yang macam ini dia masuk golongan yang keempat. Apa dia? Dia khidmat pada orang kalau dia mampu. Kalau dia tidak mampu, dia tidak mudaratkan orang dengan perkataan dia atau dengan perbuatan dia. Sibuk dengan ibadat sekadar dia mampu, dia tidak mudaratkan. Kata Imam Ghazali, 4 golongan ini orang golongan yang terbaik mengikut kedudukan kita masing-masing. Maka dikatakan bahawa kerana itu pilihan Allah dan tiada khiyar bagimu, tiada pilihan bagi kamu. Tiada pilihan kamu mana nak jadi ulama atau jadi ulama. Dulu orang tanya saya masa kejapnya, nak jadi apa? Arkitek. Jadi arkitek. Tapi Allah Ta'ala pilih gini, kita terima je lah bahagian kita. Maka dikatakan bahawa yang demikian itu pilihan khiyar, tiada pilihan bagimu dalam demikian itu. Maka sayugianya jangan bagimu menuntut keluar daripadanya. Jangan tuntut keluar. Nanti dia kata kamu tutup keluarnya dengan nafsumu. Dengan nafsu bermakna orang yang sudah ada rezeki molek-molek dah, dia pekerjaan dia tidak bercanggah dengan syariat, dia boleh pergi masjid, boleh dia pergi berhenti kerja kerana nak beribadat banyak. Kata ulama itu duduk dalam nafsu lagi. Itu duduk dalam nafsu. Ni orang kerja hak berhenti nak tumpuk akhirat. Ataupun satu lagi golongan yang dia Tuhan bagi rezeki dah, dia tak perlu kerja dah. Dia beribadat di rumah pun dapat rezeki dah. Alhamdulillah, dia sibuk nak bisnes pula. Dah pecah-pecah boleh nak tumpu ngaji, dia pergi sibuk bisnes juga. Ini duduk dalam nafsu belaka. Duduk dalam nafsu. Maka dikatakan bahawa menutup keluar daripadanya dengan nafsumu. Dan adalah yang demikian itu memindahkan hukum waktunya. Kamu telah memindahkan hukum waktu. Apa maksud hukum waktu? Maknanya Allah Ta'ala telah menetapkan waktu-waktu yang tertentu bagi seseorang. Contoh ni macam mana? Sampai masa Allah akan beri kamu. Mungkin sampai masa rezeki kamu akan banyak, Allah bagi, tumpukan kamu beribadat. Cari kerja sekadar yang kamu mampu tadi. Sampai masa nanti Allah bagilah rezeki pada kamu, tapi tambah nak piti banyak lalu. Maknanya akhirnya tinggal lalu. Sampai masa nanti, sampai masa kamu boleh tumpu ibadat, Allah bagi, tapi tambah berhenti kerja nak tumpu ibadat lalu. Maknanya kamu telah menukar hukum waktu. Maka dikatakan hendak mengadakan yang lain yang telah dinyatakan oleh Allah Ta'ala akan dia, sedangkan Allah Ta'ala telah menetapkan, menyatakan kepada kamu di atas ketetapan satu-satu keadaan yang diberi tadi. Maka dikatakan bahawa seperti yang telah tersebut dahulu, yang dulu kita beritahu dah. Sampai masa kita serah, macam kita kata, macam orang kalau dia kerja-kerja, dia sungguh-sungguh, sampai masa Allah Ta'ala berilah rezeki, mungkin dia akan jadi kaya. Tapi nak kaya cepat-cepat, pergi rokok bank contoh. Ataupun nipu orang, dia orang kaya, nak cepat kaya, nak dapat lebih-lebih. Ini jangan, maknanya itu dilarang sama sekali. Sama sekali. Baik, maka dia bagi contoh. Ini cerita. Cerita ni kita tengok. Ini memberitahu tentang matan ini. Dia kata telah menceritakan akan setengah mereka itu bahawasanya adalah ia berkata bahawa gemar aku jikalau aku meninggalkan asbab. Orang ini dia bekerja. Jadi bila dia bekerja, dia fikir, aku ni malah dah bekerja. Aku lebih suka meninggalkan pekerjaan. Asbab tu pekerjaan. Meninggalkan asbab. Dan diberi aku tiap-tiap hari 2 keping roti. Aku ni kalau boleh 2 keping roti untuk hidup aku cukup lah. Malah dah kerja. Sebab apa? Sebab nak tumpu ibadat. Dia mari mikir macam tu. Maka diberi 2 orang, kalau boleh diberi aku tiap-tiap hari 2 keping roti.
dan dikehendakinya yang demikian itu istirahat ia daripada Allah akan asbab tujuan dia nak istirahat dengan Allah, nak tumpuk ibadat dan dia nak tinggalkan pekerjaan. Itu tujuan dia. Tujuan dia kalau boleh nak berhentilah kerja. Kalau Tuhan bagi 500 bulan cukup dah nak makan contohnya. Jadi nak berhentilah kerja, dapat 500 bulan pun cukup dah. Jadi dia niat aku kalau boleh 2 keping roti cukup dah. Aku malas nak kerja, tujuan aku nak tumpuk ibadat pada Allah. Maka dipenjaralah aku. Tiba-tiba dalam kisah tu, dalam kitab lain lah dia cerita, dia kata orang ni akhir sekali ditangkap, difitnah. Bila difitnah ditangkap, bila ditangkap dimasuk dalam penjara. Dia tak salah masuk dalam penjara, maka duduk dalam penjara. Dan ada penjara itu didatangkan bagiku pada tiap-tiap hari 2 keping roti. Bila dia duduk dalam penjara, akhirnya dapat sungguh 2 keping roti tiap-tiap hari. Dia nak sangat gitu. Allah kata malas nak bekerja. Kalau dapat 2 keping roti sehari tak apa dah. Kalau 2 keping roti sehari tak apa dah. Maka dalam keadaan macam itu, dia pun difitnah. Bila difitnah ditangkap masuk dalam penjara. Ternyata bila duduk dalam penjara dapat 2 keping roti. 2 keping roti. Maka lanjut atasku masa tiap-tiap hari 2 keping roti. Lama duduk dalam penjara. Lama duduk dalam penjara. Yang demikian itu sehinggalah gundah aku. Lalulah rasa gundah gulana, rasa sedih. Kalau aku duduk di luar kan senang nak belajar. Kalau aku duduk di luar kan lebih senang ibadat. Dah mundur ingat 2 keping roti gitu. Mundur ingat. Allah Ta'ala bagilah. Begitulah orang. Dulu kan dia gaji mahal. Gaji 15,000 sebulan, 20,000 sebulan. Oh ni dunia belaka dia ada. Dunia belaka. Wak sibuk nak ibadat pun tak boleh. Tulis surat resign, berhenti. Kenapa berhenti? Kita tak nak kerja dunia dah, nambah dah. Cukuplah lalai pada Allah. Akhir sekali tumpuk ibadat. Bila tumpuk ibadat, mari mikir, oh dulu sedap dapat 20,000 bulan, ini tak boleh. Baru sedap. Maka dia duduk dalam penjara. Bila duduk dalam penjara diberi 2 keping roti. Lalulah gundahlah aku. Aku pun rasa gundah, rasa sedih. Maka berfikir aku dalam satu hari dalam satu hari dalam pekerjaanku. Maka aku pun mikirlah dalam kehidupan aku fikir, Allah, sebenarnya kalau aku kerja dulu aku lebih mudah ibadat pada ni. Daripada kerja dulu lebih mudah ibadat daripada ni. Maka dia fikirlah tentang pekerjaan dia ni, macam mana nak buat ni. Dia pun rasa menyesal, rasa gundah gulana, rasa sedih. Maka dikata orang pun bagi tahu pada dia bahawasanya engkau menuntut daripada kami tiap-tiap hari 2 keping roti. Dalam kitab lain dia kata dia mendengar suara seorang berkata, kamu minta dengan Allah sangat 2 keping roti tiap-tiap hari. Minta enggak 2 keping roti tiap-tiap hari? Dia kata, dan tiada engkau minta daripada kami afiat. Patutnya kamu minta keselamatan. Kalau kamu mendapat rezeki, mintalah supaya rezeki ini tidak melalaikan kamu pada Allah. Kalau mau minta rezeki, dapat rezeki banyak, kamu mintalah kamu sihat supaya kamu dapat ibadat. Rezeki itu tidak salah. Maka kalau kamu dapat dunia, kamu mintalah dunia itu jangan lalaikan kamu. Itu patutnya. Jadi minta benda gitu. Minta dapat 2 keping roti. Maka akhir sekali orang kata, kenapa engkau tidak minta supaya kamu afiat, selamat? Kalau dapat harta banyak selamat, kalau dapat dunia selamat, minta yang tu. Maknanya, maka kami beri akan dikau yang engkau kendaki akan dia. Ada pun yang kamu minta 2 keping, Allah bagi dah 2 keping. Tapi cara itulah. Allah bagi 2 keping tadi. Maka membaca istighfar, dia pun minta ampun dengan Allah. Dia gaduh sangat. Minta ampun dengan Allah Ta'ala. Dulu molek-molek dah kerja, tiba-tiba nak berhenti kerja, nak tumpuk ibadat. Lalu dia beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, membaca istighfar. Aku taubat kepada Allah. Lalu aku pun bertaubat kepada Allah Ta'ala di atas dosa yang demikian itu. Ingat kata ulama, ia juga merupakan satu dosa walaupun cita-cita baik. Walaupun cita-cita baik.
Sedangkan sebelum daripada ini dia tidak terganggu ibadat. Kalau tidak terganggu ibadat, pekerjaan dia ini menepati syariat, tidak terganggu ibadat, dia jangan keluar. Duduklah di situ. Kamu nak jadi apa? Kamu nak kerja offshore, kerjalah offshore. Kamu nak kerja kilang, kerjalah kilang. Tetapi kerja di kilang itu terganggu tak ibadat? Dia beri tak kita semayang? Syarikat bagi kita semayang. Tak ada masalah. Kalau begitu tidak ada masalah. Maknanya jangan kamu berhenti. Jangan kamu cari yang lain. Kalau kamu berhenti, kamu cari yang lain, Allah dah tetapkan rezeki kamu di situ, kamu cari yang lain, bermakna kamu salah adab dengan Allah. Jangan main halus pekerjaan ini. Maka kamu sudah dikira salah adab dengan Allah. Allah memang memberi rezeki kepada kita, tapi jangan tunggu Allah Ta'ala suruh kita mencari jalan mendapatkan rezeki. Walaupun Allah Ta'ala sudah jamin rezeki atas muka dunia ini, tapi kita kena berusaha mengikut maqam. Maqam kamu maqam asbab, maka pergilah kepada asbab. Maka dikatakan yang demikian itu, dia pun bertaubat daripada dosa yang demikian itu dan kembali kepada Allah Ta'ala. Dia pun menyesal, kalau begitu, kalaulah aku dapat keluar, aku akan bekerja kembali macam dulu. Dia pun akhir sekali tiba-tiba pintu penjara terbuka dan keluarlah ia. Cerita ni panjang juga ringkas. Oleh kerana dia dah menyesal, minta balik pada Allah, dia tambah dah jadi macam dulu, akhir sekali dia dapat pengampunan. Bukan dalam cerita ni tengok cakap itu pintu buka gede dah, pintu jaga payah nak buka diri gitu. Maknanya apa? Maknanya akhirnya dia dapat pengampunan, dia dibebaskan. Lalu dia pun sibuk dengan pekerjaan, dalam waktu yang sama dia pun melakukan ibadah kepada Allah. Namun kata ulama, seandainya pekerjaan itu melanggar syariat, kamu boleh keluar daripada itu. Seperti apa? Seperti kita bekerja di satu tempat, tiba-tiba di tempat itu ada arak di dalamnya. Maknanya, maka di situ kita kena keluar. Kerana apa? Kerana ia tidak muafakat dengan syariat. Tetapi apabila muafakat dengan syariat dan di situ Allah memberi rezeki kepada kita melalui pekerjaan itu, maka terimalah kita dengan pemberian Allah Ta'ala itu. Jangan kamu keluar. Jangan kamu keluar. Jadi kalau kamu keluar, bermakna kamu salah adab dengan Allah Ta'ala di atas apa yang Allah Ta'ala tetapkan tadi. Maka hendaklah engkau beradab dengan adab ini, katanya, wahai orang mukmin. Hendaklah kamu beradab dengan adab ini, wahai orang mukmin. Duduklah kamu di tempat yang Allah dudukkan. Kalau kita rasa kita dah dapat rezeki di situ, kita kena bersyukur kepada Allah. Rezeki itu tidak melanggar syariat dalam kita mencari rezeki, kita pun duduk di situ. Dan kita kena istiqamah di dalam pekerjaan kita tadi sehingga Allah memberi kepada kita yang lain. Jangan duduk sibuk-sibuk yang lain. Begitu juga di dalam ibadah. Sampai masa kita beribadah, kekalkan di dalam satu ibadah. Jangan kita sibuk-sibuk. Kadang-kadang orang kita ini suka cari nak ambil amal ini, minta amalan ini, tak habis lagi amalan, minta amal lain. Tak habis lagi amalan, minta amal lain. Akhir-kali banyak kena beramal. Tak beramal belaka. Maknanya, maka istiqamahkan dulu satu amal. Duduk situ dulu, lepas tu baru pindah. Maka kata satu orang Habib, sesuatu amal jangan kamu berpindah setelah kamu amalkannya paling kurang 40 hari. Dapat satu amalan, amalan itu amalan selawat, jangan pindah lagi pada amalan lain. Jangan pindah lagi amalan lain. Amalkan itu dulu paling kurang 40 hari. Setelah amal itu sudah sebati-sebati, sudah tidak dapat, sudah biasa, mungkin tidak tinggalkan, maka baru pergi ambil amal yang lain. Baru amal yang lain. Apa yang berlaku kita dalam adab beribadat, kita ambil yang ini, tak habis yang ini, ambil yang ini lagi. Rasanya tak habis lagi, ambil yang ini lagi. Akhir sekali kita tadi tidak dapat ataupun kita telah lari daripada kehendak dia.
Maka di dalam keadaan ini duduk kita di tempat yang Allah Ta'ala dudukkan tadi, hendaklah kamu beradab dengan adab ini wahai orang mukmin. Jangan engkau menuntut akan keluar daripada satu pekerjaan. Jangan minta orang yang diberi takluk pada agama seperti penuntut ilmu, seperti ahli-ahli agama, para ustaz-ustaz, para ulama' ini dia dapat rezeki, Allah beri murah rezeki, tuan-tuan guru Allah Ta'ala beri murah rezeki, maka tidak afdal dia menyibukkan diri dengan yang lain. Maka dia jangan tidak afdal lagi menyibukkan diri dengan mencari rezeki yang lebih-lebih, sedangkan rezekinya sudah cukup, Allah Ta'ala sudah bagi. Adapun orang-orang yang makam asbab, yang kena cari rezeki, jangan kita ini kadang-kadang bila kita dapat sudah rezeki, sama ada kita nak lebih lagi pada rezeki tadi, sehingga meninggalkan ibadat, ataupun kita meninggalkan rezeki tadi, kita nak tumpuk ibadat sebanyak-banyaknya, sedangkan hati kita tak boleh tenang lagi. Hati kita tidak boleh tenang. Maka dalam keadaan macam itu, duduklah kita. Lalu dikatakan di sini, wahai orang mukmin, jangan engkau menuntut akan keluar daripada satu pekerjaan dan masuk engkau pada pekerjaan yang lain, apabila ada barang yang di dalamnya itu daripada muafakat bagi hukum syarak. Selagi mana pekerjaan itu tidak salah dari segi syarak, duduklah kerja itu, jangan berhenti. Duduklah kamu di situ, maka bahwasanya yang demikian itu, kalau kamu keluar juga yang demikian itu daripada sejahat-jahat adab serta Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama dengan Allah, maka hendaklah sabar. Maka jangan engkau menuntut akan keluar dengan nafsumu, nanti itu dikira menuntut keluar dengan nafsu. Ada dua golongan, saya ulang balik. Satu golongan rezeki sudah cukup, berhenti rezeki, cari rezeki, tumpu ibadat. Dia kata nak cari akhirat, ini nafsu. Bukan mencari ibadat, itu beribadat dengan nafsu. Satu lagi rezeki sudah cukup, maka dia boleh tumpu ibadat, tak terganggu dah. Akhir sekali dia sibuk dengan rezeki, ibadat dia pula terganggu, maka ini juga nafsu. Dua-dua nafsu. Yang berhenti cari rezeki, tumpu akhirat, ini juga nafsu. Katanya kenapa? Kerana bila rezeki dia tinggalkan, akhir sekali hati dia tak tenang. Ataupun dia sudah tak ada apa-apa dah, rezeki banyak lah dia boleh tumpu semayang duha, dia semayang malam, dia boleh baca Quran, boleh. Tiba-tiba orang kata, Ustaz ada satu projek besar ni Ustaz, kalau Ustaz masuk ni memanglah boleh banyak lagi biti. Ustaz boleh buat madrasah? Kerja. Akhir kali semayang duha pun tinggal, semayang malam pun dah, Quran pun dah nak tumpu. Ini juga nafsu. Walaupun niat dia nanti dapat piti nak buat madrasah, ini juga nafsu. Kerana apa? Kerana Allah sudah dudukkan kamu di situ, kamu lari mengikut nafsu kamu tak ikut apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Kata ulama, orang begini duduk dalam dosa, bahaya. Maka dikatakan bahawa yang demikian itu sejahat-jahat adab serta Allah. Maka hendaklah sabar, jangan engkau menuntut keluar dengan nafsumu, maka diberi engkau daripada yang engkau tuntut, dan ditegahkan engkau daripada kesenangan di dalamnya. Akhir kali Allah beri, tapi mu tidak akan senang. Allah boleh beri. Maknanya maka beberapa orang meninggalkan sesuatu, dia tinggalkan ibadat, tinggalkan pekerjaan, dia masuk yang lain. Yang ibadat dia tinggal, dia tunggu pada pekerjaan. Yang pekerjaan dia tinggal pekerjaan, tuju pada ibadat. Yang demikian itu dia kata, maka didapatnya kesenangan dan kekayaan, maka dilelahkan akan dia, lelah saja, dan dibolehi kesukaran. Kerana wujud ikhtiarnya, maka Allah takwi dia mudah, akan jadi susah. Kerana apa? Kerana dia ikut pilihan dia tidak ikut pilihan Allah. Itu jaga-jaga para jemaah. Alhamdulillah, yang sudah pencen, yang boleh beribadat, ibadat. Jangan mikir-mikir nak bisnes lagi. Orang-orang yang murah rezeki dia boleh, maknanya dengan rezeki dia tadi, bersyukurlah pada Allah. Jaga rezeki yang dia cari itu, jangan menyebabkan dia lalai kepada Allah.
Selagi mana tidak bercanggah dengan syariat, duduklah dia. Tetapi kalau bercanggah, wajib dia keluar. Okey, wallahu a'lam. Kita sambung akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.